Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam 13 Ramadan. Okey, pada pagi ini kita akan membincangkan dan mengadakan slot bicara santai siswi. Okey, sebelum kita memulakan, mari kita bersama-sama membuka majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. Okey. Okey, apa yang kita nantikan pada pagi ini? Okey, pagi ini kita mengadakan bicara santai siswi yang bertemakan Ramadan di perantauan. Apa itu Ramadan di perantauan? Okey, kita sebagai seorang individu yang berpuasa di luar negara. Contohnya kita belajar di sana ataupun kita bekerja di sana. Okey, sebelum saya mulakan dan memperkenalkan kita punya ahli panel, pada pertamanya saya perkenalkan diri saya dululah. Saya Cik Nurul Maulida binti Nurdin, merupakan setiausaha kerja PKPIM dan belajar di Universiti Malaya, mengambil jurusan pengurusan pentadbiran dan operasi. Okey, tidak sabar ya kita ingin bertemu ramah bersama kita punya ahli panel yang diimport jauh sana daripada Timur Tengah, daripada United Kingdom dan daripada Morocco. Okey, yang pertamanya saya ingin kenalkan Saudari Atika Zahira, panel pertama kita. Beliau merupakan Esko Akademik PKPM Kedah dan beliau belajar tahun ketiga jurusan pergigian Universiti Iskandariah Mesir. Okey, panel yang kedua, Suhaila Sukri. Beliau merupakan ketua belia Wanis Ikatan Muslimi Malaysia Eropah dan beliau merupakan graduan University Cardiff, United Kingdom, jurusan optometry dan beliau juga bekerja di sana, bekerja sebagai optometrist Southampton, United Kingdom. Okey, seterusnya saya perkenalkan panel kita yang ketiga. Beliau ialah Nur Amirah Muhammad Nasir. Beliau merupakan aktivis Persatuan Pelajar Islam Negeri Sembilan, PERPIS. Dan beliau juga belajar tahun kedua jurusan pengajian Islam Universiti Muhammad V Maghribi Morocco. Okey, soalan saya kepada ahli panel ialah, okey, ceritakan sedikit pengalaman kalian berpuasa di negara di tempat perantauan. Ceritakan sedikit perbezaan berpuasa di Malaysia dan juga di tempat perantauan dan ceritakan sedikit apa kenangan manis kalian berpuasa di sana lah. Okey, saya bermula dengan saudari Atika Zuhaira. Mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman di Mesir tu bagaimana? Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudari moderator, buat pimpinan-pimpinan, ahli-ahli PKPM dan juga sahabat-sahabat yang duduk sama-sama meluangkan masa untuk mendengar perkongsian hari ini. Jadi perkongsian pagi ni lebih santai, lebih kepada untuk kita nak berkongsi pengalaman bagaimana berpuasa di perantauan. Okey. Kebiasaannya kalau di Mesir sudah menjadi adat kalau datangnya Ramadan, orang-orang kaya ataupun golongan-golongan yang berkemampuan ni akan mengambil peluang ataupun merebut pahala untuk nak menghidangkan makanan berbuka kepada umat Islam. Tak kira dah dia golongan yang mampu ataupun tidak mampu, golongan yang asnaf, fakir ataupun Ibnu Sabil, semuanya boleh untuk mendapatkan makanan percuma. Dan hidangan percuma ni dinamakan sebagai Maidatul Rahman. Maidah tu datang daripada perkataan Arab, Maidah maksud dia hidangan, dan Ar-Rahman ni salah satu nama Allah, iaitu maksudnya hidangan Allah. Ataupun ada juga masyarakat Mesir yang memberi maksud Maidah Rahman ni adalah hidangan oleh hamba-hamba Allah yang pemurah, macam tu. Okey. Jadi pelajar-pelajar Malaysia yang dekat Mesir ni takkan lepaskan peluang lah. Pelajar Malaysia, pelajar Brunei, Singapura, Indonesia takkan lepaskan peluang untuk nak nikmati hidangan percuma ni sebab ia ni terkenal dengan hidangan percuma yang mewah. Kita bukan makan makanan yang mungkin kebiasaan kita makan tak. Tapi bila Maidah Rahman ni kita akan dihidangkan dengan nasi biryani, kambing bakar, udang, ayam madu dan sebagainya. Dan saya nak kongsikan pengalaman pengalaman saya waktu tahun 1,
waktu pertama kali saya nak pergi ke Maidatul Rahman ni adalah sangat menyeronokkan dan masih diingatlah sekarang. Dan kita boleh dapati Maidatul Rahman ni kat mana-mana pun dekat kawasan Mesir. Boleh kata setiap 1 hingga ke 2 kilometer kita akan jumpa kemah Maidatul Rahman ni. Dan setiap kemah Maidatul Rahman ni akan dihiaskan dengan kain rentang warna-warni yang merupakan simbolik Ramadan untuk rakyat Mesir. Dan waktu saya sampai depan kemah tu, saya dan kawan-kawan yang lain tu disambut dengan sangat baik oleh rakyat Mesir. Seolah-olah macam mereka sangat menghargai kedatangan kami. Ada yang melambaikan, ada yang melambai tangan, ada yang senyum seronok, ada yang panggil masuk dan kami dibawa masuk, diberi tempat duduk dan kemudiannya saya sendiri melihat suasana yang sangat meriah. Satu kemah tu memuatkan lebih kurang 100 hingga 200 orang dalam satu masa. Dan terpulang sama ada nak ambil makanan tu balik makan kat rumah ataupun nak berbuka puasa sama-sama. Jadi kami ambil peluang tu lah untuk nak makan bersama-sama, nak lihat sendiri macam mana rakyat Mesir berbuka puasa. Jadi momen bila saya duduk dekat tempat duduk tu, makcik yang sebelah kiri saya tu, dia tepuk bahu, dia panggil Ahsanun Nas, Ahsanun Nas. Sebab rakyat Mesir ni dia tak panggil orang Malaysia dengan panggilan Malizi. Dia akan panggil kita dengan panggilan Ahsanun Nas. Maksudnya sebaik-baik manusia. Mungkin sebab masyarakat rakyat Malaysia yang duduk di sana yang sebelum-sebelum ni, senior-senior sebelum ni menunjukkan adab ataupun perilaku yang baik, sampaikan rakyat Mesir admire sangat dengan rakyat Malaysia ni. Lepas tu momen yang saya duduk dekat Maidatul Rahman tu, saya tengok kiri kanan depan belakang tak ada satu pun orang yang bersembang sesama sendiri ataupun ada yang bermain telefon. Memang tak ada langsung waktu tu. Yang ada cumalah masing-masing dekat tangan pegang mushaf Al-Quran dan menghabiskan sisa-sisa masa sebelum azan dengan membaca Al-Quran. Kemudian saya dengan kawan-kawan waktu tu tak bersedia untuk nak baca Al-Quran. Jadi kami pun macam nak sama-sama masuk dalam suasana membaca Al-Quran, kami pun buka lah telefon, buka apps baca Al-Quran. Lepas tu makcik yang sebelah tadi tu, dia pun cakap dekat saya, dia kata, kamu baca Al-Quran guna telefon, kamu dapat pahala membaca, kamu dapat pahala melihat ayat Al-Quran. Tapi kalau kamu pegang mushaf, dia tunjuk mushaf dia tu, mushaf Al-Quran, kamu akan dapat lagi pahala memegang mushaf Al-Quran. Maksudnya dia bagi nasihat lah, kalau nak baca Al-Quran sebaiknya pegang sendiri mushaf Al-Quran tu. Suasana membaca Al-Quran ni dalam bulan Ramadan kat Mesir kita boleh lihat dekat mana-mana pun. Baik daripada masyarakat yang duduk dalam pengangkutan awam, tengah tunggu bas, dalam kereta api, dalam teksi, semuanya masing-masing dekat tangan ada yang memegang mushaf Al-Quran. Dan suasana ni lah yang menghidupkan sebenarnya suasana Ramadan tu. Dan bila saya sendiri yang merasai suasana Ramadan dekat bumi Mesir, saya rasa inilah negara yang sebenar-benarnya negara Islam yang menyambut Ramadan lebih meriah berbanding dekat Malaysia. Okay. Itu saja buat masa ini. Okay, menarik juga ya buka puasa suasana Ramadan di Mesir. Dia ibarat kita berpuasa di Mekah juga sebab suasananya tu ada. Okay. Oleh itu saya seterusnya saya memberi peluang kepada ahli panel kita Suhaila Sukri untuk memberi juga pengalaman beliau ketika berpuasa di United Kingdom. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada moderator Saudari Maulida. Jadi bila dengar pengalaman di Mesir ni rasa seronok sangat, rasa macam nak duduk di sana. Jauh sangat beza kalau dibandingkan dengan pengalaman puasa di UK ni. Jadi kalau nak kongsikan semua pengalaman memang tak cukup dalam masa yang ada, masa yang singkat. Jadi seberingkaslah tentang pengalaman saya sepanjang berada di UK ni. Ini merupakan tahun yang kelima lah saya berpuasa di sini dan tahun keempat saya berpuasa penuh. InsyaAllah tahun ni sekali di UK. Jadi pertama sekali apa yang bezakan berpuasa di UK berbanding Malaysia? Of course tempoh yang sedikit panjang kan. Dan sebab seperti mana kita tahu UK ni negara 4 musim Jadi tempoh puasa tu akan bergantung kepada musim apa lah Ramadan tu jatuh Saya pernah berpuasa di musim panas di mana tempoh puasa tu hampir mencecah 19 jam. Kami bersahur seawal 2.30 pagi dan berbuka sekitar 9.30 malam.
Jadi boleh bayangkan macam mana kalau yang pergi tarawih di masjid ataupun surau yang berdekatan tu 12.30 baru balik tarawih dan selang 2 jam dah kena sahur dekat situ ada sedikit kejutan kejutan budaya perut lebih kurang sebab kita baru berbuka dan bayangkanlah betapa banyak kita makan waktu berbuka dan nak kena sahur pula dan kita orang Melayu nak kena makan nasi juga bila sahur tu Itu satu pengalaman yang menarik jika dibandingkan dengan berpuasa di Malaysia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau pengalaman manis. Kalau saya flashback balik pengalaman puasa sewaktu bergelar mahasiswi di Cardiff dulu, saya pernah sekali ni balik tarawih daripada masjid dan kebetulan waktu tu Friday night Bayangkanlah Friday night bila di Eropah ni Mak Saleh ni keluar untuk clubbing, keluar pergi pub Dan kami waktu tu bertelekung balik daripada surau Bayangkanlah kami bertembung dengan satu grup yang mabuk ni Jadi perasaan waktu tu bercampur bau Rasa takut, rasa kesian dekat mereka pun ada juga Rasa bersyukur dikurniakan nikmat Islam di tengah-tengah negara yang minoriti Islam Itu antara kenangan manis lah. Jika ditanya tentang cabaran berpuasa di sini, bagi saya kalau cabaran ni lebih kepada macam mana kita berkomunikasi dengan rakyat tempatan. Macam mana kita nak terangkan ataupun fahamkan mereka kenapa kita berpuasa. Sebab mereka memang akan tanya kenapa puasa? Kenapa puasa orang Muslim ni tak boleh minum air? Tak mati ke? Tak dahaga kan? Itulah soalan setiap tahun. Penat dan explain Itulah cabaran yang paling mencabar lah bagi diri saya. Kalau nak cakap tentang apa restoran buka ke, tak tergoda ke tengok apa Mak Saleh makan ke, yang tu tak berapa nak mencabar sebab kita pun selalu masak sendiri kat rumah kita jarang makan dekat luar Yang lebih mencabar adalah macam mana nak fahamkan masyarakat non-Muslim ni tentang ibadah yang kita lakukan apa itu Ramadan sebenarnya. Tapi saya bersyukurlah Alhamdulillah setakat ni saya tinggal di tempat yang bukan majoriti macam komuniti Muslim agak ramai lah. Kalau dekat UK ni, London, Birmingham, Manchester, antara big city yang mempunyai komuniti Muslim yang agak ramai. Jadi Ramadan ni dah tak menjadi sesuatu yang kekok lah bagi masyarakat dekat sini. Dan masyarakat sini agak terkenal lah dengan pemikiran yang terbuka. Jangan salah faham tentang pemikiran terbuka ni. Maksudnya mereka sangat open minded lah dan menghormati lah agama Islam yang lain Macam saya dekat tempat kerja saya pun saya seorang je Muslim Jadi kadang-kadang mereka hormat lah. Bila nak makan mereka akan tanya okey ke ni nak makan dekat depan Jadi dekat situlah antara pahit tak adalah pahit antara cabaran juga kemanisan berpuasa dekat bumi UK ni. Okay, itu saja pengalaman yang berada di United Kingdom ya, saudari Sahila. Okay, saya pun ada tengok MA Studio semalam yang baru disiarkan semalam lah. Ada seorang lelaki ni, dia berpuasa di Svalbard, Norway. Dan saya tak boleh bayangkan juga dia cerita pengalaman dia berpuasa selama 21 jam dan tiada malam. Dia sentiasa pagi dan siang malam tu sama je dia punya situasi. Jadinya tu mungkin perbezaan kot daripada setiap negara kan, dia punya berapa jam kita nak puasa, kita sahur bagaimana dan waktu solatnya lagi. Mungkin itu pengalaman yang paling manis lah yang kita hadapi sebab orang lain pun tak pernah ada pengalaman macam kita kan, melainkan kita yang kita yang pergi tempat luar tu untuk ambil pengalaman sendiri. Okay, mungkin para penonton yang ada soalan boleh komen ataupun ajukan soalan kepada kami dan insyaAllah nanti kami akan menjawab. Okay, seterusnya saya bagi untuk ahli panel yang terakhir, Amirah Muhammad untuk ceritakan juga pengalaman di Morocco bagaimana berpuasa di sana. Adakah sama seperti di Mesir ataupun United Kingdom? Okey, teruskan. Baik, pertamanya terima kasih saya ucapkan kepada Cik Moderator kita, Cik Maulida. Juga saya ucapkan terima kasih kepada PKPIM kerana sudi menjemput saya menjadi ahli panel pada pagi ini. Yang saya kasihi barisan pimpinan PKPIM, barisan ahli panel, sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada live kali ini.
Jadi untuk saya kongsikan pengalaman berada di Maghribi, berpuasa di Maghribi. Jadi umum kita tahu Maghribi ni merupakan antara salah satu negara Muslim seperti mana Mesir. Jadi kalau kita nak cari cabaran as a Muslim, kat sini kita tak rasa sangat lah sebab kita semua Muslim kan. Cumanya cabaran lah waktu tahun pertama saya ada dekat sini. So tahun ni ialah tahun kedua saya berpuasa di sini. Tahun pertama tu kita tak tahu kan masa bulan Ramadan tu jatuh kebetulan masa tahun satu tu di musim panas. Jadi musim panas ni panjang, masa siang dia tu panjang. Jadi sahurnya awal. Kita dekat Malaysia sahur lewatlah sedikit dalam pukul 5, pukul 6 macam tu. Tapi kalau dekat Maghribi, sahur dalam pukul 3, pukul 4. Jadi nak bangun pukul 3, pukul 4 tu satu cabaran lah pada mula-mulanya. Sebab tak biasa lagi kan. Jadi kalau penduduk tempatan ni, kalau berada di sini, kita akan nampak lepas daripada solat tarawih, diorang tak tidur. Diorang memang akan stay sampai sahur, kemudian selepas subuh baru diorang tidur. So malam tu meriah lah. Masih ada bunyi tapak kaki, masih ada bunyi jiran yang berborak-borak dekat rumah. So masih lagi kedengaran suara-suara manusia lah malam tu. Sebab diorang memang tak tidur. Okay. So antara kenangan yang paling manis lah saya rasa, saya paling suka suasana malam dekat sini. Bila kita nak pergi solat tarawih tu, langit Morocco ni dia tak banyak awan tau. Jadi kalau kita keluar malam-malam tu, Masya Allah, kalau tak hujan, memang jarang pun hujan lah sebab Maghribi memang jarang hujan. Kita memang akan nampak bintang, cantik lah langit kalau kita keluar malam tu. Dan kita akan nampak pemuda-pemuda Maghribi, diorang akan pakai baju tradisional dia, kita panggil dia jalabah, dan dia akan sangkutlah ridak dekat bahu. Kemudian diorang akan pakai satu selipar. Selipar tu dia, kalau nak bayangkan dia tu buat daripada kulit, dia ada macam-macam warna. Ada warna kuning, ada warna hitam, diperbuat daripada kulit. So kalau kita keluar malam tu, kita memang akan nampak lah diorang pakai baju tradisional tu. Sama juga perempuan pun akan pakai jalabah ataupun kita panggil koftan. So diorang akan pergi masjid, sembahyang memakai baju tradisional. So yang student Malaysia ni pakai telekung lah. Daripada rumah kita memakai telekung sebab masjid tak jauh pun. Jadi yang macam saudari Atikah sebutkan tadi, mereka suka panggil kita Ahsanun Nas. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin sebabkan budaya kita yang agak orang-orang kita lemah lembut kan. Saya pun tak tahulah dia orang definisikan lemah lembut tu macam mana. Tapi kalau kita datang masjid tu, kalau dia nampak kita pakai telekung tu, dia kata, awak beli kat mana? Awak beli kat mana? Saya nak beli juga, saya nak pakai sebab dia orang tak pakai telekung. Jadi dia orang tanya kita, awak beli telekung kat mana? Jadi mungkin boleh difikirkan lah pada masa akan datang kita boleh jual telekung kat Maghribi ni. Sebab makcik-makcik tu sangat suka telekung kita. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin berwarna-warni, diorang pakai jubah biasa je dan tudung diorang akan masuk dekat bahagian dalam. Diorang punya tudung, diorang tak pakai macam kita, biarkan labu di luar. So itu antara pengalaman manis lah. Dan juga ada satu lagi, semasa saya tahun 1, universiti saya, Universiti Muhammad V, menganjurkan iftar bersama dengan semua student-student luar, termasuk student Arab luar. Contohnya yang datang daripada Jordan, yang datang daripada Palestin, ada yang datang daripada Yaman, dan pelajar-pelajar daripada Asia, contoh macam daripada Malaysia, Indonesia, China. So kami duduklah bersama-sama dengan student-student tempatan Maghribi dan kita makanlah apa yang diorang makan tu. Dan pastilah kita memang takkan jumpa nasi sebab diorang tak makan nasi. So maksudnya kalau kita makan bersama diorang tu, balik rumah lapar balik sebab kita suka makan nasi. Diorang makan roti je. Makan roti, lepas tu makan keju bersama telur. Dan nanti saya akan ceritakan, dia ada makanan-makanan istimewa yang hanya akan muncul bulan Ramadan saja. Kita tak jumpalah makanan tu ada di bulan-bulan yang lain. Okey, insya-Allah itu sahaja.
Okay, itu pengalaman yang berbeza ya antara Mesir, Morocco dan juga United Kingdom. Menarik jugalah bagi saya sebab kita pun tak pernah tahu apa yang Ramadan yang dialami oleh di negara perantauan, dan kita pun biasa dengan Malaysia punya tradisi je sebab kita tak pernah explore pun untuk cari pengalaman tersebut. Okay, soalan saya yang seterusnya, yang kedua, bagaimana budaya berbuka puasa di tempat perantauan? Maksudnya macam kita di Malaysia sendiri, bila kita berbuka puasa ni meriah. Atas meja mesti ada nasi, ada kuih muih, banyaklah kuih muihnya. Dan itu dikira macam tradisi Malaysia jugalah. Antaranya kuih muih lah tak boleh lepas. Macam kuih pelita, apa semua tu lah. Jadinya bagaimana di tempat perantauan, dia punya tradisi makan tu. Contohnya macam Maghribi sendiri pun tiada nasi kan. Mungkin makan gandum ataupun manis-manisan. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Saya bermula dengan Atika Zahira dululah. Ini pertama kita untuk memberi pengalaman. Terima kasih. Okay, terima kasih lagi sekali buat saudari moderator. Okay, soalan yang kedua ni lebih kepada keunikan ataupun budaya masyarakat Mesir waktu bulan Ramadan. Keunikan ni maksudnya yang tak berlaku pada bulan-bulan lain ataupun yang mungkin saya tak nampak benda tu berlaku dekat Malaysia. Okay, kebiasaannya bila masuknya bulan Ramadan ni, masyarakat Mesir ni akan membuat persiapan kain rentang dekat rumah masing-masing, dekat masjid, dekat kedai-kedai, dekat lorong-lorong kecil dia akan pasang kain rentang warna-warni. Kain rentang yang saya ceritakan tadi tu, ada simbolik Ramadan tu. Kalau ada yang tengok Instagram Muhammad Salah, main bola sepak kan, yang berasal daripada Mesir tu, dia sendiri tunjukkan macam mana persediaan ataupun persiapan nak menyambut Ramadan. Dia akan pasang kain rentang yang disebut sebagai khayamiyah dan juga lampu warna-warni. Lampu tu kalau dekat kita sebut tanglong kot kalau kat Malaysia, dia lebih kurang macam tanglong tapi dia berwarna-warni, dan di sini di Mesir disebut fanus, sebutan fanus. Jadi kedua-dua ni adalah persiapan ataupun budaya masyarakat Mesir menjelang Ramadan. Yang kedua, kebudayaan ataupun keunikan masyarakat Mesir waktu bulan Ramadan adalah semakin menghampiri akhirnya Ramadan tu, masyarakat dia makin menghidupkan suasana Ramadan. Kalau dekat Malaysia, tarawih satu Ramadan penuh jemaah. Makin masuk 10 Ramadan, 11 Ramadan, dah makin berkurang dah jemaah. Dah jadi 2-3 saf je kan. Tapi berbeza dengan masyarakat Mesir, makin berakhirnya Ramadan, makin dihidupkan. Makin nak menghidupkan roh Ramadan tu sendiri. Kalau sebelum ni jemaah Masjid Musa yang berdekatan dengan rumah saya tu, kebiasaannya 6 hingga ke 7 ribu jemaah. Tapi masuk 10 Ramadan yang terakhir tu, jemaah cukup sampai berpuluh ribu. Sampaikan di jalan raya, sampaikan di masuk ke wilayah lain jemaah dari Masjid Musa tu. Betapa masyarakat Mesir ni sangat-sangatlah suka nak menghidupkan Ramadan dekat penghujung penghujung bulan kan. Okay, dan masyarakat dia juga menjadi makin pemurah. Kalau sebelum ni ada Maidatul Rahman kan, makin berakhir ada pula Syantah Ramadan. Syantah ni kalau bahasa Mesir maksud dia bag, Syantah bag Ramadan. Kalau kita tengok kereta-kereta yang lalu kat tepi jalan tu, bila masuk je lepas asar kan, akan ada orang-orang yang volunteer baling Syantah ni masuk dalam kereta. Dan uniknya, pemandu-pemandu teksi ni dah get ready, akan buka tingkap sambut. Masa tu saya first time duduk dalam teksi, saya tanya, Pakcik sambut apa tu? Sebab saya jarang tengok benda yang dibaling dari luar disambut elok daripada orang kat dalam tu kan. Dia pun kata, benda ni adalah adat kami kat sini, kat Mesir, untuk nak meraihkan orang-orang yang kat jalan mungkin tak sempat berbuka. Jadi dia akan baling lah makanan-makanan untuk berbuka. Kalau ada 3 penumpang lah, 3 lah Syantah yang dia akan baling masuk dalam teksi tu. Jadi perkara-perkara yang saya rasa macam sangat unik yang tak ada kat Malaysia, dan juga tak ada dekat bulan-bulan lain. Dan juga ada masa lagi ke? Ada. Dia mungkin beza sikit dengan Malaysia. Kalau Malaysia ni adatnya kita macam bagi bubur lambuk lah kan. Kita sediakan bubur lambuk dekat tepi jalan tu. Lepas tu buka tingkap tu dia bagi. Macam tu lebih kurang macam tu lah. Mungkin berbezanya dengan baling. Okay. Dan juga saya nak kongsikan tentang tarawih. Kalau dekat masyarakat Mesir ni disebabkan keempat-empat mazhab dia berasal dari negara Mesir. Jadi yang pasal tarawih tu kita boleh kemudian. Itu soalan seterusnya lah. Seterusnya. Itu soalan seterusnya boleh. nanti. Okay, boleh. Okay. Seterusnya kita beralih kepada Sahila Sukri. Mungkin boleh
kongsikan pendapat juga bagaimana budaya puasa di sana. Contohnya macam buka puasa tadi tu lah, mungkin ada lebih kurang macam Mesir tadi tu ke. Saya nak tanya juga Atika Zahira, saya lupa tadi. Dekat Mesir dia punya tradisi dia makan nasi arak juga ke, macam hari-hari makan nasi arak ke macam mana? Kalau hari kebiasaannya makan makaroni, makan mie, makan roti. Tapi Oh, kalau dia makan yang western jugalah ya kiranya dekat Mesir ni. dia bukan western, dia jadi eastern lah. Eastern, okay. Ya, Oh, okay. Mungkin boleh teruskan Sailah Supri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih kepada Saudari Maulidah selaku moderator. Sekali lagi saya kalah lah untuk bercerita tentang bagaimana meriahnya berbuka puasa ni. Seperti mana di Mesir kan. Rasa seronok sangat, rasa nak pergi Mesir sekarang kan. Sedikitlah pengalaman kan. Kalau pengalaman di mana bila saya join Islamic Society ataupun local committee masjid yang ada kan berbuka puasa. Seingat saya 2017 dulu, 3 tahun yang lepas saya pernah join di mana mereka buat berbuka puasa iftar secara besar-besaran lah, dijemput juga local people ataupun non-Muslim untuk datang untuk sama-sama merasai macam mana orang Islam berbuka puasa, macam mana orang Islam solat kan. Itu antara perkara yang saya sangat amazed lah, dan saya sangat kagum dengan Islamic Society dekat sini. Dalam bulan puasa tu mereka sibuk dan juga dengan berdakwah cari jalan juga untuk berdakwah kepada non-Muslim kan. Tu satu perkara yang sangat-sangat saya kagum lah. Dan yang kedua, cara mereka minta sedekah. Boleh cerita ke pasal tarawih? Alang-alang ni kalau dekat local masjid kat sini, setiap kali tarawih, in between tarawih tu kan ada PM. Dia tak ada drama ataupun kutipan derma kan. Seronok saya nak cerita tentang kutipan derma. Jawab okey. Orang Muslim kat sini cara Tak, Kak Awa diingatkan aku tak tengok. Oh sorry. Cara mereka kutip derma ni sangat ekstrim kan. Macam buat bidding kan. Contohnya tanya siapa nak derma £10,000. £10,000 macam tu kan. Sampai macam sangat memaksa kan. Sampai kan saya terkejut macam ni ke cara dia orang kutip derma kan. Tapi amazingly memang berjaya kan. Kadang-kadang satu malam, terutama malam 10 malam terakhir, berjaya kutip £10,000 dalam satu malam. Yang tu sangat-sangat menakjubkan. Dekat Malaysia kan kita sangat belum buat hati siapa nak sedekah, bagi tabung senyap-senyap ulur tangan Itu satu perkara yang saya belajar daripada komuniti Muslim dekat sini. Kalau dari segi budaya ataupun makanan, setiap kali saya jaranglah sebenarnya pergi solat tarawih di masjid atas sebab keselamatan jugalah sebenarnya. Tapi setiap kali saya pergi mesti dapat makan nasi biryani. Itulah sebab orang Pakistan kat sini pun banyak makan nasi juga jadi tak lari daripada yang kita orang Melayu ni kan. Itulah antara yang saya boleh kongsi lah, antara keunikan ataupun pengalaman saya tarawih dan juga berbuka lah dengan komuniti Muslim kat sini. Oh, okay. Tapi sekurang-kurangnya dapat juga merasa nasi biryani di sana, maksudnya ada jugalah nasi untuk dimakan. Walaupun tak selalu tapi kadang-kadang tu adalah. Okay. Banyak. Tapi nasi biryani Pakistan UK ni sangat sedap lah kalau nak dibandingkan. Okay. Seterusnya Saudari Amirah boleh kongsikan juga bagaimana budaya buka puasa di Morocco. Okay. Sebab selepas ni kita mendapat 2 soalan daripada penonton. Mungkin ada penonton yang ingin bertanyakan lagi soalan, dipersilakan kami mengalu-alukan soalan anda. Okay, dipersilakan Amirah. Baik, terima kasih pada saudari moderator kita, Saudari Maulidah. Baik, sebelum saya cerita macam mana budaya berbuka puasa orang Maghribi, suka untuk saya cerita macam mana persiapan mereka. Jadi kalau kita di Malaysia, kita bersiap yang bersungguh-sungguh tu di Aidilfitri, di Hari Raya. Tapi tidak di sini. Kalau orang di Maghribi, mereka meriah tu lebih meriah disambut Ramadan.
mereka cat rumah, mereka pasang lansir, beli baju baru. Macam mana kita bersiap untuk Aidilfitri, itulah persiapan mereka untuk menghadapi Ramadan yang akan datang. So, sepatutnya begitulah. Sepatutnya begitu disambut Ramadan, kerana Ramadan itu lebih banyak barakahnya, lebih banyak ganjaran-ganjaran yang Allah beri kepada umat Islam kan di bulan Ramadan. Okey. Untuk bila sampai je bulan Ramadan, kita akan dengar satu ucapan yang orang Maghribi sebut. Kalau contoh kita sebut Ramadan Mubarak, dan kita akan sambut dengan Allahu Akram. Tapi kalau di sini kita ada satu ucapan khas yang hanya akan muncul pada bulan Ramadan, bahasa pasarnya. Okey, disebut Awashir Mabruka. Awashir Mabruka ni maksudnya Ramadan Mubarak lah. So itu bahasa pasar mereka, Awashir Mabruka. Dan kalau kita keluar masa nak dekat-dekat berbuka tu, ada satu hari lah kami ahli bait saya, kami macam bercadang untuk berbuka di luar. Jadi macam berbuka masa tu dalam pukul 7 suku. Jadi kami pun keluarlah dalam pukul 6.45 macam tu. Jadi bila keluar, macam expect adalah taksinya. Kat sini kita ada tram, kita ada taksi semua. Tapi bila kami keluar, ketika nak ambil taksi tu, tak ada taksi sebab semua orang dah masuk kat dalam rumah dan dah bersedia untuk berbuka puasa. Sebab kita umum tahu Maghribi ni mostly dia memang Muslim. So bila tiba ni waktu berbuka, pengangkutan awam biasanya akan terhenti buat sementara waktu. Jadi pakcik-pakcik taksi, pakcik-pakcik tram, CD-CD tu memang tak ada lah. So kalau kita keluar masa dekat senja tu, kita memang takkan boleh pergi mana-mana. Jadi kalau nak keluar ke mana-mana, lebih baik keluar dalam pukul 6, 5.30. Lebih awal daripada yang sepatutnya lah. Sebab kalau tak, kita tak jumpa teksi dan kita tak akan sampai lah kat tempat yang kita nak pergi tu. Dan bila tibanya Ramadan, kita akan jumpa banyak halawiyat. Halawiyat ni ialah manisan-manisan yang akan muncul pada bulan Ramadan. Jadi ada satu halawiyat ni, satu manisan yang memang akan muncul hanya pada bulan Ramadan. Kita namakan dia syabakiyah. Ada juga halawiyat lain, contoh macam sufuf. Sufuf ni dibuat daripada kacang. So kenapa dia orang suruh kita orang makan sufuf ni? Jiran-jiran selalu sangat bagi sufuf ni tiba bulan Ramadan. Kau makan sufuf ni, nanti jadi kuat. Dia kata sufuf ni boleh menjadikan kita tahan untuk berpuasa dalam tempoh jangka masa yang lama. Jadi syabakiyah ni, nama pun syabakiyah, kita tahu syabakiyah ni berasal daripada perkataan syabakatun. Ini macam lingkaran. Jadi syabakiyah tu bentuk dia berlingkar-lingkar lah dan rasa dia sangat manis. Dan ada juga muncul masa bulan Ramadan harirah. Harirah ni sup yang kita akan makan dengan melwi. Melwi ni kalau nak bayangkan macam roti canai. Tapi roti canai ada yang berbentuk bulat, ada yang bentuk petak. So kita akan makan dengan harirah ni. Tapi kalau budak Malaysia, sebab orang Arab ni dia tak suka makan pedas-pedas tau. Jadi kami kalau cari makanan, kami akan cari melwi ni. Malwi, tapi bukan malwi biasa, malwi muammar. Sebab malwi muammar ni rasa dia pedas. So terubatlah rasa rindu kat Malaysia tu, rasa pedas tu, kita nak cari rasa pedas tu sebenarnya. So itulah makanan-makanan yang akan muncul. Dan nak cerita ke Tarawih sekarang? Tarawih sangat unik sebenarnya. Nanti. Mungkin dikira macam syufus je. Sufuf. Okey. Dia diganti lebih kurang macam kurma ke macam mana? Ataupun gantian makanan kurma ke macam mana? Kurma sebab dia manisan ada, juga kan? Kurma masih ada. Kurma masih ada. Cuma sufuf ni makanan tradisional mereka yang diorang memang suka makan waktu bulan Ramadan. Dia macam kacang tumbuk yang ditumbuk-tumbuk. Tapi dia punya rasa tu tak macam kacang tumbuk sangat. Dia lebih kepada rasa kacang. Dia campuran macam-macam kacang. Ada hazelnut dan sebagainya. Okey, soalan saya dah itu saja. Okey, soalan terakhir saya.
bagaimana hikmah tarawih dan sahur di perantauan. Mungkin kita nak tahu jugalah sahur tu macam mana, waktu timing dia juga kan. Lepas tu makan tu macam mana pula, sebab kalau macam mungkin Mesir boleh jumpa lagi nasi, tapi macam dekat United Kingdom, macam dekat Maghribi macam susah nak jumpa nasi sebab kita orang Malaysia ni dah biasa dididik dengan karbohidrat, nasi. Kalau sahur nasi, berbuka nasi, itu je nak tahankan kita punya perut ni kan. Jadi bagaimana di perantauan punya pengalaman? Mungkin saya bolehkan dengan Atika Zahira jugalah. Saya bagi masa dalam 2 minit. 3 minit lah, 3 minit setiap seorang, mungkin sebab kita ada soalan lagi daripada para penonton. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih lagi sekali buat saudari moderator bagi peluang lagi sekali walaupun hanya 3 minit. Banyak sebenarnya perkongsian yang saya nak kongsikan dengan semua orang, tapi disebabkan masa cuma ni, jadi saya percepatkanlah. Okay, tarawih dekat Mesir ni, dia ada sebahagian masjid yang melakukan 8 rakaat dan 3 witir, dan ada juga sebahagian masjid yang melakukan 23 rakaat. Tapi masing-masing pendapat menghormatilah pendapat yang lain kan. Yang 8 menghormati 20 menghormati 8. Dan walaupun 8 rakaat, tapi tempohnya nak habis untuk tarawih satu malam tu ambil masa 2 hingga 3 jam. Terutamanya dalam masjid, dekat masjid-masjid yang besar lah, sebabnya dia nak menghabiskan 1 juzuk untuk 2 rakaat tarawih. Lebih kurang anggaran 1 rakaat tu 10 hingga ke 11 muka surat. Jenuh lah berdiri nak menghabiskan 11 muka surat tu. Tapi itulah keunikan sebenarnya yang hanya berlaku 30 hari dalam setahun. Okey, kemudian hikmah, saya masuk terus kepada hikmah berpuasa dan sahur dan tarawih di negara Mesir. Kalau sahur di Mesir, biasanya akan ada golongan-golongan yang sukarela mengejutkan orang-orang untuk bangun sahur. Kalau dekat Indonesia kita ada sahur kan, yang menyanyi pakai kompang. Kat Mesir pun ada juga macam tu. Dia akan kejutkan orang untuk bersahur. Bermula daripada jam 2 pagi hingga ke 3 pagi lah, sampai ke azan subuh. Okay. Dan sama juga macam yang berlaku dekat Morocco, tempoh malam waktu bulan Ramadan sangat pendek sebabnya Ramadan akan jatuh pada musim panas. Jadi tempoh perbezaan antara tarawih habis jam 11 malam hinggalah ke sahur 3 pagi tu hanyalah mengambil masa yang sikit. Jadi orang kat Mesir ni tak tidur. Dia akan buatlah ibadat-ibadat baca Quran, buat solat yang ada kunut yang sangat panjang dan sebagainya. Okay. Antara hikmah yang pertama yang saya rasa mungkin walaupun hakikatnya menyambut Ramadan di perantauan ni sangat menyedihkan, tapi bila kita tengok sudut lainnya, ada hikmah ataupun kebaikan yang kita boleh perolehi. Yang pertama, kalau sebelum ni kita terbiasa dikejutkan sahur, terbiasa dihidangkan makanan berbuka, terbiasa diingatkan atau diajak untuk bertarawih. Tapi kalau kita diletakkan dalam situasi yang tak ada semua tu, kita akan automatiknya terdidik untuk melakukan semuanya atas kehendak sendirilah. Maksudnya kita akan lebih berdisiplin dan juga lebih independen. Dan yang kedua, hikmah lain juga berpuasa di perantauan ni mendidik kita untuk lebih memahami ataupun adapt dengan situasi dengan lebih baiklah. Kalau sebelum ni kita meletakkan definisi Ramadan meriah kalau ada bazar Ramadan meriah kalau sahur dengan family, Ramadan meriah kalau ada makanan-makanan yang kita suka. Tapi bila situasi tak ada semua tu, kita akan rasa macam sebenarnya untuk nak mendapatkan kemeriahan sesuatu benda tu tak perlu pun bersyarat. Kita boleh je meriah tanpa bazar, kita boleh je meriah tanpa family, kita boleh je meriah tanpa makanan yang kita suka. Sebab benda tu adalah depends on macam mana kita sambut. Dan benda tu lah yang saya rasa terdidik bila berada di perantauan. Okay. Dan juga bila kebiasaan kita untuk melakukan budaya ataupun kebiasaan yang kita ulang-ulang setiap tahun, kita sepatutnya tak larut diri kita untuk membuat perkara-perkara kebiasaan tu hanya atas dasar ikut-ikutan. Tapi sebenarnya kita perlu buat atas dasar kita faham kenapa kena berpuasa. Maksudnya kita tak meletakkan berpuasa dalam bulan Ramadan mesti kena ada sekian-sekian. Kita lebih adapt lah. Hikmah ni kita lebih adapt letaklah dekat situasi macam mana pun kita boleh memeriahkan suasana tu tanpa perlu ada benda-benda yang kebiasaan kita ada. Okay. Dan yang ketiga,
lebih kepada kita menghargai ataupun kita bersyukur dengan apa yang ada sebelum ni yang kita anggap biasa. Sebab kita takkan mampu nak menghargai satu benda tu selagi kita belum pernah merasai kehilangan. Kalau sebelum ni kita rasa dikejutkan ibu untuk bangun sahur tu perkara biasa, bersahur dengan family tu perkara biasa, berbuka dengan makanan yang kita suka tu perkara biasa. Tapi bila kita dah pernah merasai makan makanan yang kita tak minta tapi ada, bila kita terbiasa dengan bangun kejut dengan sendiri, tak dikejutkan oleh ibu ataupun family, kita akan rasa momen-momen yang kita rasa biasa tu, bila kita balik nanti kita akan rasa momen tu lah yang sangat-sangatlah berharga dan sangat-sangat kita perlu hargai. Jadi yang pertama lebih berdisiplin, lebih independen. Yang kedua lebih meletakkan diri kita, menerima diri kita dari sudut faham yang lebih luas. Dan yang ketiga membuat diri kita lebih menghargai lah benda-benda yang sebelum ni kita anggap biasa. Saya rasa cukup je setakat tu. Semoga bermanfaat. Saya serah kembali kepada saudari moderator. Okey, Alhamdulillah tu penerangan daripada pengalaman di Mesir. Okey, seterusnya saudari Suhaila boleh meneruskan dan beri komentar dan juga pengalaman di sana lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disebabkan tadi saya dah bercerita tentang tarawih, jadi saya akan terus skip lah kepada hikmah dan juga pengajaran lah. Bila berpuasa dekat perantauan, lagi-lagi di negara bukan Islam kan. Sebelum tu saya nak betulkan moderator lah. Sebenarnya nasi ni sangat mudah lah dekat sini. Saya baru je beli nasi 10 kilo semalam. Dan almost setiap bulan saya akan buat nasi lemak dan nasi kerabu lah. Atau 2 kali sebulan lah sebenarnya. Jadi dari segi makanan tak ada masalah. Dan setiap hari juga kami buat kuih muih. Macam-macam kuih muih lah dekat sini. Untuk hidupkan suasana berpuasa Melayu kan dekat perantauan kan. Jadi dari segi makanan bukanlah satu masalah dekat UK ni. Jadi seronoklah bila saya dengar saudari Atikah kongsikan hikmah ataupun pengajaran berpuasa dekat perantauan ni. Jadi saya nak kongsikan 2 je hikmah yang terbesar lah yang saya pelajari daripada 5 tahun saya berpuasa dekat perantauan ni. Pertama sekali saya lebih memahamilah erti Ramadan itu sendiri di mana kita beramal bermula daripada diri kita sendiri bukan kerana ikut-ikutan ataupun bukan kerana sekeliling Contohnya dekat Malaysia bila semua orang puasa, kita ikut-ikut Bila berada di negara yang tak ada bi'ah ataupun suasana berpuasa tu, kita sendiri kita kena jujur dengan diri kita sendiri Dan dekat situ melatihlah diri kita kenapa sebenarnya kita berpuasa dan apa Ramadan tu sebenarnya. Dan saya yakin kalau saya berpuasa di Malaysia, saya boleh imagine kalau ini sekarang ni bukan PKP, saya akan disibukkanlah dengan bazar Ramadan, preparation untuk raya pada 10 akhir Ramadan Dan berbezalah bila dekat UK ni saya mengenali Ramadan tu lebih dekat atau lebih jelas bila berada dekat perantauan Alhamdulillah. Dan juga yang kedua, hikmah yang terbesar adalah saya dapat rasakan berpuasa dekat negara non-Muslim ni dia meningkatkan lagi izzah ataupun bangga dengan diri saya sebagai seorang Muslim Ada orang kata bila berada di overseas, berstudy di overseas ni ada yang culture shock, ada yang terpaksa lenient ataupun terpaksa cairkan jati diri sebagai seorang Muslim. Kononnya lah nak open minded nak masuk dengan budaya masyarakat kat sini tapi sebenarnya itu salah Sebenarnya kita perlu berbangga rasa izzah dengan diri kita dipilih untuk menjadi seorang Muslim berada di tengah-tengah negara yang minoriti Muslim. Anggaplah kita ni dihantar sebagai ambassador ataupun duta kecil oleh Allah SWT supaya kita dapat menyampaikan mesej kepada masyarakat di sekeliling kita Tak perlu berdakwah secara besar, cukuplah sekadar menyampaikan mesej kenapa kita berpuasa, kenapa kita menutup aurat Dan dari situ bila kita ada satu urge lah untuk kita sendiri find out Bila kat Malaysia tak ada orang tanya kita kenapa kau puasa, kenapa kau pakai tudung macam tu Kita pun tak terfikir kenapa sebab dah dari kecil pakai Tapi bila ada dekat negara Mak Saleh ni, negara non-Muslim, kita ditanya dengan soalan-soalan macam tu Dan macam mana kita nak jawab Dari situ saya belajarlah itulah antara hikmahnya bila berada di negara bukan Islam ni, kita lebih memahami Islam tu sebenarnya. Itu antara 2 hikmah yang saya boleh kongsi lah.
Saya rasa ahli panel mungkin setuju kot dengan pendapat saya. Bila kita berada di negara perantauan ni, skill memasak tu makin mengasah. Maksudnya daripada kita tak pandai masak tu, kita teringin nak makan tu, kita masak sendiri dia jadi. Mungkin setuju ya ahli panel ke tak setuju apa pendapat saya ni? Ya, betul. Saya rasa bila kita berada di negara di perantauan ni lebih berdikari lah untuk kita asah bakat sendiri. Okey, yang terakhir mungkin saudari Amirah boleh kongsikan juga pengalaman di Morocco bagaimana? Baik, pengalaman hikmah dan saya sambunglah sedikit tadi cerita tentang solat tarawih di sini. Okey, mereka akan solat tarawih 8 rakaat selepas solat Isyak seperti mana biasa macam kita di Malaysia. So kita akan solat 8 rakaat. Kemudian baki lagi 8 rakaat berserta dengan witir akan disambung sebelum subuh. Jadi mereka kat sini memang mereka buat 21 rakaat. So macam saya cakap tadi, diorang sebab itulah diorang tak tidur sebelum daripada sahur sebab diorang akan sambung tarawih sebelum subuh. Jadi kalau bukan musim PKP, sebab sekarang tengah musim PKP, kalau musim PKP pagi tu memang meriah. Kita memang akan dengar suara imam membaca Al-Quran daripada speaker masjid. So saya memang rasa pagi sebelum subuh tu memang sangat hidup. Dan saya rindulah sebab sekarang ni saya tak boleh nak dengar bacaan imam daripada speaker masjid sebab mereka tak sembahyang sekarang masjid tengah tutup kan. Jadi kalau di kita dengan riwayat Asim, Imam Hasan Asim. Tapi di sini mereka baca dengan riwayat Imam Nafi'. Jadi ada beberapa perbezaan pada qiraat. Contoh yang saya boleh bagi ialah bacaan surah Al-Fatihah. Contoh kita baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Tapi mereka baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Jadi masa awal-awal datang sini tu, pertama saya sangat seronok semayang di masjid dan saya memang sukalah pergi masjid sebab saya suka dengar bacaan mereka. Apa yang beza? Oh, di sini berbeza, di sini panjang, di sini pendek. Jadi bagi saya itu satu kelainan yang tak ada dekat Malaysia. So kita boleh dapat rasa dekat sini. Okay, so saya terus ke hikmah. Hikmah yang pertama ialah kita lebih berdikari lah sebab bila kita di perantauan ni kita tak ada keluarga. Jadi keluarga yang kita ada hanyalah sahabat-sahabat kita yang ada di rumah. Jadi kita kena berdikari dan kreatif untuk menghidupkan suasana Ramadan di sini. Jadi contoh macam kalau di rumah kita dikejutkan oleh mak dan ayah. So kat sini kita yang kena kejut orang ataupun kawan-kawan yang kena kejut kita ataupun dikejutkan oleh alarm telefon masing-masing. So kenalah berdikari. So kena pandai untuk menghidupkan suasana Ramadan tu. Kita tak boleh biarkan Ramadan tu berlalu begitu sahaja. So bertadarus bersama kawan-kawan, contoh macam sebelum berbuka kita buka hadis, baca bersama kawan-kawan. Sebab sekarang di perantauan dah tak ada mak ayah nak tanya kita puasa macam mana hari ni, nak kena buat macam mana, tak ada. Yang sekarang adalah ruang untuk praktikal. So sebelum ni kita asyik belajar teori di sekolah. Kita belajar bulan Ramadan ni Allah bagi ganjaran pelepasan daripada api neraka, diberikan ganjaran untuk sesiapa yang berpuasa dengan takwa masuk ke dalam syurga rayyan. Kita dah tahu teori tu. Tapi bila sampai dekat luar negara, inilah masanya untuk kita praktikkan pengetahuan-pengetahuan yang kita dah ada tu, yang kita dah belajar. Jadi contoh kalau macam selepas tarawih di Malaysia ada moreh. Jadi di sini tak ada moreh. Jadi kitalah yang masak. Kita rasa macam teringin lah nak moreh. Tak boleh ni, memang kita moreh lah hari-hari. Contoh memang kita buat kuih, kita buat roti john dan sebagainya lah untuk menghidupkan Ramadan di perantauan walaupun tak ada keluarga. Yang kedua ialah rasa bersyukur. Walaupun kita tak bersama dengan keluarga di sini, tapi kita bersyukur kerana Allah masih bagi kita peluang untuk berada lagi di dalam Ramadan. So
Walaupun Allah tarik daripada kita satu peluang, tapi nikmat yang Allah bagi ni kita berada dalam bulan Ramadan itu merupakan nikmat yang cukuplah kita untuk rasa bersyukur kita ada di dalam bulan Ramadan. Macam mana contoh para sahabat sampai nak kata betapa mereka ini sangat menunggu Ramadan. Mereka bersiap sedia 6 bulan sebelum Ramadan. Kemudian masa Ramadan inilah mereka fastabiqul khairat, buat macam-macam, bersedekah dan sebagainya lah. Membaca Al-Quran, ada yang 60 kali khatam, ada yang 40 kali khatam. Contoh kita sekali khatam je dalam bulan Ramadan, maka bolehlah contohi sikap para sahabat ni kan. So macam saya kata tadilah, walaupun kita tak ada keluarga di sini, tapi kita masih perlu bersyukur kerana Allah masih bagi peluang kita untuk berada dalam satu bulan yang sangat mulia. Bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Masih kita boleh buat kebaikan yang sangat-sangat banyak lah. So, dan yang terakhir, sifat pemurah. Kita boleh contohi sifat pemurah orang Arab sebab mereka ni, Arab ni memang sangat pemurah. Kita memang tahu diorang ni memang sangat pemurah. Kalau bukan di bulan Ramadan pun, diorang suka memberi, suka bersedekah. Tapi bila sampai bulan Ramadan, dia jadi makin pemurah. Sampai hari-hari tu ada je lah makanan yang ada dekat rumah. Ataupun contoh kalau macam musim PKP ni, sedekah tu masih lagi berjalan. Contoh macam saya pergi keluar membeli barang. Walaupun tak ada orang dekat jalan, peminta-peminta sedekah tu masih ada di luar. Jadi siapa yang nak bagi mereka duit kan? Jadi orang-orang di rumah, maksudnya kalau macam kat sini, diorang duduk dalam, kebanyakan rumah dalam bentuk apartmen tau. Jadi diorang akan jatuhkan duit. Mungkin agak tersekat sedikit. Okey, tak apa. Okey, nanti kita tunggu respon daripada Amira. Amira nak teruskan ke? Sebab masa pun sangat mencemburui. Sudah, Alhamdulillah. Cukup. Okey. Itu sahaja Okey. yang saya kongsi. Saya dapat soalan daripada kita punya para penonton Setakat ni ada 2 soalan. Mungkin ahli panel boleh boleh volunteer untuk jawab ataupun nak saya tetapkan kan. Saya rasa ahli panel mungkin boleh kot rasa nak volunteer juga untuk menjawab soalan sebab setiap orang pengalamannya berlainan kan. Okey, soalan pertama. Soalan kepada para panel daripada Syarifah Nasuha. Berapa lama masa yang diperlukan masing-masing untuk sesuaikan diri dengan suasana belajar dan berpuasa di luar negara? Okey, itu soalan pertama. Mungkin mana-mana ahli panel boleh jawab dulu. Saya bagi masa dalam 2 minit macam tu. Mungkin soalan ni Kak Suhailah lagi layak untuk menjawab kot sebab pengalaman berpuasa di bukan negara Islam kan, dia lebih mungkin boleh kongsikan. Sebenarnya tak ada definite masa atau lama kan diambil lah. Bergantung pada individu dan juga tempat apa kan. Kalau bercerita pada pengalaman sendiri, pada Kak Su sendiri macam Kak Su datang, Kak Su study di Cardiff. Cardiff ni dia ada satu accent tau, Welsh lah, sebab Cardiff ni dalam, jadi nak adapt dengan Welsh dia dalam lecture tu memang agak susah kan, dalam bulan-bulan kan. Itu dari segi belajar kan. So antara tips yang Kak Su boleh share, pertama sekali cari suasana belajar, cari suasana belajar. Yang paling penting sekali cari support group lah, cari kawan-kawan. Jangan pernah bersendiri lah. Ini antara banyak case depression student yang dekat overseas sebab banyak bersendiri kan, tak keluar, tak berkawan kan. Main tips lah. Kalau ada komuniti Melayu, bergaul dengan komuniti Melayu yang dekat kawasan tu kan. Cari orang untuk bercerita apa masalah kita kan. Support system adalah sangat penting bila berada di overseas sebab tak ada keluarga kan, tak ada mak ayah, tak ada adik-beradik kan yang nak tolong kita kan. Dari segi berpuasa pula, untuk adaptation
rasanya samalah cari suasana. Kalau yang bersendirian memang ada je dekat UK kadang dekat ini yang kedalaman sikit kan. Jadi kena pandai lah gunakan manfaatkan teknologi kan. Teknologi, video call. Tapi yang penting cari support system, cari orang untuk contact kan. Dan satu perkara yang agak suka share bila di Cardiff dulu, bila bulan puasa kami pemimpin Melayu ni sedikit lah. Mungkin mic tu boleh dekatkan sikit sebab kurang jelas. Agak tersekat sikit. Hello? Jelas kan? Okay, boleh. Jelas. Okay, panjang lagi kan. Okay, yang penting support system lah. Itu perkara yang penting lah. Jadi dekat overseas ni cari support system kan, cari orang kan. Kalau memang seorang kat situ tak ada orang Melayu langsung, tak ada orang Islam langsung, cari orang untuk kita bercakap lah, untuk kita mengadu kan. Then contact lah family, contact family at least minggu sekali, 2 minggu sekali kan. Biasa bercerita dalam sendirian. Kurang jelas. Hello? Sekali? Dengar ke? Dengar. Sekarang dengar lagi tak? Dengar Dia tapi dia agak macam tersekat. terputus. Ya, terputus. Terus. Hello? Okay, jelas. Tadi tak dengar langsung ke semua ke? Dia dengar cuma terputus sikit lah. Tapi saya dapat dengar lah. Mungkin penonton yang lain kalau tak dengar mungkin boleh komen lah. Kita ulang balik ke macam mana. Tak dengar. Hello. Itu cakap tak berapa jelas, dia agak putus. Tak dengar. Pakai earphone okey, dengar tak sekarang? Dengar jelas. Jelas. Okay. So nak ulang ke? Okey dah. Ulang secara ringkas pun tak apa. Okay, secara ringkasnya apa yang Kak Su kongsikan tadi adalah cari support system lah bila kita ada dekat overseas ni kan. Lagi-lagi bila kita bersendirian, kalau boleh bila nak apply untuk ke overseas tu, kita cari uni yang kita tahu akan ada orang Melayu dekat situ. Ni antara tips lah. Sebab ada orang dia sengaja nak lari pada orang Melayu tau bila ke overseas, ada juga macam tu kan. Tapi cari orang Melayu. Sebab ni adalah support system kita kan. Sebab bi'ah ataupun suasana Melayu tu sendiri yang akan menjaga kita kan. Yang akan motivate kita untuk kita survive lah dekat luar negara kan, tanpa keluarga di sisi yang tu tips sharing lah. Okey, terima kasih daripada saudari Suhaila. Okey, soalan seterusnya. Mungkin para penonton kalau ada soalan lagi nak diajukan mungkin boleh beri komentar sebab masa sangat sedikit, masa sangat mencuburi. Mungkin boleh manfaatkan masa yang sedia ada ni lah. Okey, soalan seterusnya daripada Fatin apa ya? Fatin Fazila. Fatin Faridah mungkin. Okey. Assalamualaikum kakak-kakak. Boleh sharekan tips mantapkan diri belajar di luar negara atau dalam negara? Mungkin saya rasa ni lari topik sikit lah. Tapi mungkin ahli panel boleh memberikan sedikit perkongsian untuk saudari Fadilah. Okey. Boleh saya jawab soalan boleh. tu? Okey. Pada pendapat saya, antara salah satu tips yang macam mana kita nak survive duduk dekat luar ni, macam mana kita nak kekal steady dia duduk kat luar ni, ialah pertama sekali kita kena letakkan tujuan ataupun kita panggil niat lah. Kenapa kita pergi belajar dekat luar? Kenapa kalau kata belajar dekat dalam negara, tak kisah belajar kat dalam negara ataupun dekat luar negara,
yang pertama sekali yang perlu ditetapkan ialah niat. Okey, kalau kita nampak dalam ibadat sendiri, salah satu perkara yang diambil kira ialah niat. Untuk menentukan kesahihan sesuatu ibadat ialah dengan niat. Jadi apa hikmahnya Allah menjadikan niat ni sebagai satu syarat untuk kita beribadah. Contoh macam kita nak solat, kita kena niat nak solat, nak puasa kena niat dulu nak puasa, nak belajar kena niat dulu. Kenapa? Sebab ialah supaya kita nampak kita punya arah tuju dan tujuan, yakni goal kita. Goal kita nak capai apa dalam kita belajar ni. Kalau kita nak capai selain, maksudnya goal kita tu untuk mendapatkan kemasyhuran dunia, untuk mendapatkan kerja yang bagus-bagus, jadi kita tak termotivasi untuk belajar. Tapi kalau kita letakkan kita punya tujuan dan niat itu belajar semata-mata kerana Allah, yakni belajar itu hanya untuk mendapatkan keredaan Allah, supaya kita belajar, ilmu yang kita dapat itu kita boleh manfaatkan kepada masyarakat. Tak kisah kita belajar di dalam negara ataupun di luar negara, kesusahan-kesusahan yang kita hadapi itu, insya-Allah kita akan boleh hadapinya dengan tabah dan redha. Kenapa? Kerana untuk mendapatkan cita-cita kita yang tadi itu, iaitu redha Allah. Dan untuk mendapatkan pandangan Allah, redha Allah ni bukanlah satu benda yang senang, betul tak? Tak kisah dalam bidang apa sekalipun. Contoh macam saudari Atikah kita ambil dentistry Atikah. Okey, dan Kak Su kita optometri, saya sendiri pengajian Islam. Apa-apa bidang sekalipun yang kita ambil, pengajian Islam, sains sosial, sains, tak kisah, kita perlu ikatkan tujuan kita itu dengan akhirat. Maka bila kita ikat tujuan kita dengan akhirat, tak kisah badai apa sekalipun yang datang dalam hidup kita, kita tetap akan fokus. Niat kita hanya untuk mendapatkan ilmu, memberi manfaat kepada masyarakat dan mendapatkan keredaan Allah. Jadi kesusahan-kesusahan kita yang kita hadapi, contoh berada di luar, kita ada language barrier, kita tak dapat nak makan makanan kita suka, jauh daripada keluarga, tak dapat balik, contoh macam PKP dah terkurung kat rumah, tak boleh nak balik. Jadi tak kisahlah apa pun yang berlaku, ada hikmah ilahiyah yang Allah dah letak pada jalan cerita hidup kita. Itu yang saya boleh kongsikan lah. Niat. Kena memperbaharui niat. Dan insya-Allah bila kita memperbaharui niat itu, maka kita akan dapat seperti mana yang kita niatkan. Fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa in kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itulah yang saya boleh kongsikan insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Semua soalan yang kita daripada penonton dan juga daripada saya sendiri telah dijawab oleh para panel. Mungkin sebelum penutup, ahli panel mungkin boleh bagi sedikit kata-kata terakhir ataupun pengalaman, tak ada pengalaman, mungkin kata-kata akhir untuk disampaikan kepada penonton sebelum kita tamatkan slide kita pada hari ini. Saya bagi masa dalam 1 minit saja untuk setiap ahli panel. Mula dengan saya dulu ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi penutupnya adalah kesimpulan dari segala pengalaman yang dikongsi tadi. Saya rasa apa yang saya dapat simpulkan, kalau orang tanya apa beza berpuasa di Malaysia ataupun di negara sendiri berbanding dekat luar, sama je. Lapar dan dahaga, perasaan dia sama sahaja. Yang berbezanya adalah penghayatan, macam mana kita nak menghidupkan suasana Ramadan tu, tak kisah kita berada dekat negara yang Islam ataupun dekat negara yang bukan Islam. Tadi ada soalan Fatin Fazila tu, dia tanya tentang mantapkan diri di negara ataupun di luar negara. Jadi yang Amirah Nasir jawab tadi, untuk di luar negara pun boleh digunakan untuk mereka yang belajar di negara, dan juga boleh combine dengan poin Kak Suhailah tadi, cari suasana, cari bai'ah, ataupun kalau tak boleh nak jumpa suasana yang kita nak tu, kita lah jadi creator ataupun orang yang pencetus suasana yang boleh kita kata bai'ah solihah, maksudnya suasana yang solihah yang baik. Okey, jadi itulah penutupnya, penghayatan dan juga niat. Dan sebab daripada niat yang kita niatkan tu menyebabkan kita boleh faham apa yang kita nak sebenarnya. Kalau kita kata kita nak berpuasa ni cukup sekadar nak berlapar, nak cukup nak
lurus, cukup nasihat, itu sajalah yang kita dapat. Tapi kalau kita niat untuk berpuasa ni lebih daripada apa yang kita diajarkan, maka itulah apa yang Allah akan bagi. Allah. Okey, boleh diteruskan dengan saudari Suhaila. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dah cantik lah sebenarnya Amirah dengan Atikah dah simpulkan dengan begitu terperinci. Sedikit kesimpulan, Ramadan ni tak kisahlah kita berada di mana pun, Ramadan tetap sama. Macam mana Atikah cakap, lapar dan dahaga tetap sama walaupun tempoh panjang kita nampak macam lama tapi Allah dah susun cantik yang tempoh panjang dekat negara sejuk. Jadi tak adalah macam dahaga sangat macam kat Malaysia panas Jadi memang dah cantik Allah tak akan membebankan umat dia melebihi daripada kemampuan dia Jadi kita lah yang kena memaknai Ramadan tu Kita lah yang kena initiate, ajak kawan-kawan yang ada dekat UK ni contohnya, ajak ramai-ramai untuk tadarus Ajak ramai-ramai untuk hidupkan Ramadan ni Kita lah yang kena jadi initiator ataupun orang yang memulakan Dan untuk mereka yang ingin belajar di overseas ataupun yang sedang belajar di overseas, sentiasa perbarui niat lah. Kenapa sebenarnya kita dipilih untuk belajar di overseas? Kenapa bukan orang lain? Mesti ada sebab kenapa Allah hantar kita ke sini Dan yang paling penting, kita gunakan ilmu yang kita dapat bila mana kita berada dekat luar negara ni, kita bawa balik ke Malaysia, kita manfaatkan balik dekat umat kita majukan orang Islam, majukan negara kita Itu yang paling penting Bukan kita datang overseas ni bukan untuk diri kita sendiri Sebaliknya kita bawa balik dan kita bantulah rakyat Malaysia, kita bantu umat Islam Itu antara sedikit kesimpulan lah daripada perkongsian hari ni. InsyaAllah. Okay, terima kasih kepada saudari Suhaila. Okey, boleh diteruskan juga yang kaitan akhir, saudari Amirah. Okey, sedikit saja kesimpulan insya-Allah. Jadi bila kita duduk di luar, rasa Ramadan yang berbeza, suasana yang berbeza, Aidilfitri yang berbeza, semua yang berbeza, benda-benda baru dalam hidup kita tak pernah rasa benda yang kat Malaysia. Jadi benda-benda berbeza ini memberi dimensi baru dalam hidup kita. Bagaimana kita nak memandang dunia? Macam mana kita nak menerima perbezaan? Sebab kita memang tak boleh nak sama. Malaysia tak mungkin sama dengan Morocco. Morocco tak mungkin sama dengan Mesir. Mesir tak sama dengan United Kingdom. Jadi sebenarnya perbezaan-perbezaan yang kita dapati itu, yang kita rasa itu adalah satu warna-warni kehidupan yang satu hari nanti kita akan rasa macam Alhamdulillah aku pernah rasa benda tu, dan kita lebih terbuka untuk menerima perbezaan sebab manusia pun diciptakan dengan sikap yang berbeza kan. Ada lelaki, ada perempuan, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sabar, ada yang jenis tak sabar. Jadi perbezaan budaya ini, dan tak kisah budaya, benda-benda berbeza yang kita dapati di luar negara ini sebenarnya memberi kita kematangan fikiran dan perasaan lebih terbuka untuk menerima perbezaan. Ini menerima budaya orang lain. Bukan bermaksud kita berasimilasi dengan budaya mereka. Tak, kita masih mengekalkan identiti Melayu dan Islam. Yang kita raikan ialah perbezaan. Itulah, insya-Allah itu sahaja kesimpulan. Okey, Alhamdulillah kesimpulan yang sangat baik. Semua ahli panel dah sebut dah kesimpulan yang mantap dan pengalaman yang mantap juga sebab kita boleh nampak perbezaan puasa di luar negara ni dengan negara kita sendiri berbeza, dia tak sama. Jadinya kalau kita sebagai student kalau tak manfaatkan dengan sebaik mungkin, agak rugilah. Dan bagi saya, yang saya boleh rangkumkan semua ni, yang pertamanya disiplinkan diri. Kalau kita tak disiplin, tak kisahlah kita berada di dalam Malaysia sekalipun ataupun di negara luar, di perantauan, disiplin berpuasa tu kena ada. So, dia ada hikmah sebab mungkin cuaca di Malaysia agak berbeza kenapa kita berpuasa hanya 16 jam saja. Mengapa di Morocco hanya berpuasa 21 jam. Mungkin dia ikut cuaca, mungkin adalah dia punya hikmah untuk badan, kesihatan badan dan juga kita. Okey, yang keduanya
yang keduanya kita kena mantapkan diri kita dengan Allah lah. Bukan kita jadi hamba kepada Ramadan, sebab kalau kita perasan pun setiap manusia, termasuk diri saya jugalah, setiap manusia ni dia suka bila Ramadan datang je dia nak hambakan diri dia kepada Ramadan. Sebenarnya kita perlu dalam Ramadan ni dah tarbiyah madrasah kita untuk kita perbaiki diri kita, untuk kita dekatkan diri kita lagi dengan Allah. Mungkin semua boleh berubah untuk betulkan niat balik untuk apa tujuan kita berpuasa dan berada di bulan Ramadan ini. Mungkin bulan-bulan yang sebelum ni kita kurang untuk menghayati dekatkan diri dengan Allah itu. Kita kurang mengadu domba dengan dia. Kita selalu sangat mengadu domba dengan manusia dan kurangnya doa tu kepada Allah lah. Itu yang keduanya. Yang ketiganya saya rasa betul juga Kak Atika sebutkan tadi. Bazar Ramadan, benda-benda yang selalu ada dekat Malaysia ni, itu semuanya sampingan saja. Mungkin kita boleh nak apa ni? Macam mana nak cakap? Kita boleh nak merasai kemerdekaan. Meraihkan lagi kita punya Ramadan tu dengan cara sendirilah. Tapi yang paling penting tu dekatkan diri dengan Allah. Itu saja. Okey, terima kasih yang tak terhingga kepada ahli panel kerana sudi bersama kami untuk bicara santai siswi yang bertemakan Ramadan di perantauan. Saya sangat teruja dapat berjumpa dengan ahli panel semua, sebab semua belajar jauh-jauh, yang berada di tempat jauh-jauh. Masa pun sangat berlainan ya. Sekarang kat sana pukul berapa ya Kak Syailah? Sekarang 5 suku pagi. 5 suku pagi ya. Saya rasa rakyat Malaysia pun tak mampu nak bangun waktu ni untuk secara langsung ya. Pukul 4 suku, Masya Allah. Baru masuk syuruk lah. Saya baru masuk subuh. Baru masuk subuh. Sempat lagi lah tu nak minum kalau tak azan lagi. Dah azan dah. Dah azan dah. Okey, terima kasih yang tak terhingga. Mungkin minta maaf atas kekurangan dan kesilapan dan juga masalah teknikal yang saya hadapi sebentar tadi. Okey, mungkin insyaAllah kita boleh bertemu lagi lah untuk masa akan datang insyaAllah. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih juga. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.